Kat sini boleh tak? Ustaz sisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak alladzi tatanazzalu alaihi ar-rahmah wal barakah. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli ar-rahmah wa yaj'alana min ahli al-barakah wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tuan-tuan. Yang mana kita yakin bahawa tempat yang mulia ini ataupun yang kita sekarang duduk di dalam rumah Allah, satu tempat yang turunnya rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon turunnya rahmat Allah, turunnya keberkatan pada masjid ataupun rumah Allah ini menjadikan kita orang ataupun ahli yang mendapat rahmat, ahli yang mendapat keberkatan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apabila kita dikumpulkan di dalam rumah Allah, kita juga dikumpulkan di syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Timbalan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Masjid Raudatul Jannah, kemudian tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, ayah anda, abang-abang, adik-adik yang saya rahmati dan saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, tidak putus-putus. Masya-Allah, selepas satu nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita. Kenapa saya kata, tuan-tuan, Allah memilih kita? Kerana pada setiap hari, tuan-tuan, Allah ada pilihan ataupun Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan ataupun Allah memilih setiap hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang sedemikian. Kenapa saya kata begitu, tuan-tuan? Kerana pada tiap-tiap hari, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan ista'malahu khair. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan jadikan orang itu melakukan banyak kebaikan. Masya Allah, tuan-tuan, tanda-tanda Allah nakkan kebaikan untuk kita adalah Allah jalankan, Allah hendakkan kita ini berada dalam kebaikan sentiasa. Sebab itu, tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekadar apabila kita dapat nikmat depan mata kita. Bahkan nikmat-nikmat yang kita sekarang ni kadang-kadang tidak sedar, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbun fihi ma katsirun minan nas." Dalam banyak-banyak nikmat, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dalam banyak-banyak nikmat ada dua nikmat yang ramai manusia lupa dan alpa. Apa nikmat tu, tuan-tuan? Yang pertama adalah sihat, kesihatan. As-sihhatu wal faraq. Ni'matan maghbun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraq. Yang pertama adalah kesihatan. Sihat tubuh badan. Apa maksud, tuan-tuan, sihat tubuh badan? Bila, tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan, ya, bila kita sedar yang kita ni sihat? Bila? Bila kita masuk klinik, tuan-tuan. Masuk hospital. Duduk terlantar dekat rumah. Ya Allah, selama ni aku sihat rupanya. Tuan-tuan. Masuk hospital terlantar, tuan-tuan, demam. Ya, tak boleh nak gerak, badan pun lemah, tuan-tuan.
nikmat kesihatan, apa yang jadi tuan-tuan? Kita sedar. Lepas tu tuan-tuan, apa yang kita lakukan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu je lah tuan-tuan. Bila orang sakit, mulutnya ya Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ramai yang tidak sedar yang dia tu sihat. Ini Rasulullah pesan tuan-tuan. Yang pertama, kesihatan. Sebab itu gunakan kesihatan kita kepada perkara yang Allah SWT redha dan Allah SWT suka tuan-tuan. Sebab itu orang-orang yang bersyukur kepada kesihatan bukan dengan menyebut Alhamdulillah saja tuan-tuan. Itu kalau sebut Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah dekat mulut tuan-tuan. Tapi dekat hati, bagaimana kita nak mengucapkan Alhamdulillah dengan hati? Kita melakukan perkara-perkara yang Allah suka dan Allah redha tuan-tuan. Itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada mulut, tapi kepada hati yang bergerak, kepada tangan yang kita melakukan amal ibadat. Syukur. Apa maksud syukur tuan-tuan? Sarful abdi ila ma an'amallahu bihi minan ni'am ila ma yuhibbuhu wa yarda. Melakukan ataupun menggunakan seluruh anggota badannya, menggunakan seluruh zahir dan batinnya kepada perkara-perkara yang diciptakan untuk dia. Tangan diciptakan untuk apa tuan-tuan? Untuk membunuh? Untuk memukul orang, menzalimi? Tidak. Membantu orang, memberi sedekah dan sebagainya. Kaki kita digunakan untuk, diciptakan untuk apa tuan-tuan? Mulut kita diciptakan untuk apa? Mata kita diciptakan untuk apa? Gunakan tuan-tuan. Itu maksudnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesihatan. Yang kedua adalah farag, nikmat kelapangan. Berapa ramai tuan-tuan orang-orang yang ada waktu lapang. Kelapangan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi tuan-tuan dah pencen ni, lagilah banyak waktu lapang tuan-tuan. Waktu dulu-dulu Allah Subhanahu wa taala itu tak sempat, ya, pergi ceramah tak dengar ceramah. Engkau tak gaji ceramah ke? Ya Allah, tak sempat lah, banyak kerja dah pula dah. Itulah meeting dan sebagainya tuan-tuan. Allah berikan kelapangan masa. Bila kita tak guna tuan-tuan, bila kita dah mati nanti, ya Allah, tuan-tuan dan mata Allah, tak sedar kita selama ni Allah berikan banyak kelapangan masa. Bila kita dah mati tuan-tuan, kita tengok banyak betul lapang masa kita. Daripada kecil tu Allah berikan sampai ke tua tuan-tuan. Tak sedar kita ni banyak dah membazir masa. Sebab itu gunakan kesihatan kita, masa kita, waktu kita untuk perkara-perkara yang Allah redha dan Allah suka tuan-tuan. Gunakanlah tuan-tuan. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita rasa macam tak sempat nak buat, nak mengaji pun tak sempat, nak baca Al-Quran tak sempat. Tapi tuan-tuan, benda-benda lain sempat. Tu yang kita pelik tu tuan-tuan. Al-Quran, zikir semua tak sempat. Itu kita punya nafsu syahwat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dua nikmat itu tuan-tuan ingat ya. Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan ni nikmat yang sangat halus, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, pagi ni sebenarnya saya pun tak berhajat nak cakap ataupun nak berceramah panjang. Cuma menyambut daripada kalam ataupun daripada ayat Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Beringat-ingatlah ataupun saling mengingati. Kerana peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita saling mengingati, kita menjadi orang-orang yang beriman. Dah masuk berapa Ramadan ni tuan-tuan? 4 Ramadan ni. Ada 4 Ramadan, 5 Ramadan. Macam mana kita dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan yang turunnya Al-Quran.
Ataupun tuan-tuan, nama lain bagi Ramadan itu adalah Syahrul Al-Quran, Syahrul Tilawatil Quran, yang kita selalu doa tuan-tuan, wa inna ala siyam wa qiyam wa qiraatil Quran, ataupun wa tilawatil Quran. Tuan-tuan rahmat Allah, bagaimana posisi ataupun bagaimana kedudukan Al-Quran itu di hati umat Islam zaman sekarang ini. Bagaimana tuan-tuan Al-Quran di hati kita? Adakah Al-Quran itu hanya di almari sahaja, ataupun hanya di rak buku sahaja, di dalam kereta ke, ataupun Al-Quran itu sudah berada di dalam hati kita tuan-tuan? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tuan-tuan kena ingat, hadis ini adalah khusus untuk Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Pernah satu ketika tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW ada seorang badui. Badui, tuan-tuan tahu badui kan? Orang Arab badui ni tuan-tuan. Orang Arab badui ni duduknya di padang pasir. Padang pasir di hujung kampungan. Arab Badui. Sebab itu tuan-tuan, Arab Badui lagi-lagi di zaman Rasulullah itu sangat syadid. Tuan-tuan tahu syadid itu maksudnya berlebih-lebihan, sangat ekstrim orang kata. Arab Badui. Zaman kita ni slow sikit tuan-tuan, tak nampak sangat. Saya dulu belajar di Yaman, selalu jumpa dengan orang Badui ni. Orang Badui ni nama dia nama Islam lah, Abdullah, Muhammad. Tapi kalau tuan-tuan tanya Islam tu apa, dia pun tak tahu tuan-tuan. Nak kata orang Badui ni orang-orang yang jauh daripada ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi mereka itu sampai ulama kepada mereka. Ada yang sampai, sebab itu nama-nama pun nama-nama Islam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Badui di zaman Rasulullah SAW sangat dahsyat. Sampai kan ada Badui itu datang ke masjid Rasulullah, dia buang air tuan-tuan. Tengok tak ada tempat orang kat sini, dia buang air. Rupanya kat situ Masjid Nabawi tuan-tuan. Yang kita duduk solat tu Masjid Nabawi. Pernah satu ketika Badui datang dalam masjid tu, berak dan kencing dalam masjid tu. Ketika itu para sahabat tengok, ada orang buang air dalam masjid kita. Dia pun kejar tuan-tuan, dengan parang, dengan apa. Para sahabat biasalah tuan-tuan, dia sensitif, ya? Sampai-sampai Rasulullah tahan. Jangan, biar dulu. Tengok je tuan-tuan, dia kencing, relax je. Dah habis ke belum ni? Habis kata dia. Kamu tahu tak, ini masjid Allah SWT, tempat orang beribadat, tempat orang nampak tuan-tuan. Rasulullah SAW bila dia berinteraksi dengan orang Badui ni, dia level lain tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sekiranya kalau kita kejar ataupun kalau kita biarkan sahabat-sahabat kejar Badui ni, habis tuan-tuan, satu Masjid Nabawi tu najis. Sebab apa? Lari sambil terkencing. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW memikirkan perkara-perkara yang sebegitu bila berinteraksi dengan orang Badui. Arab Badui tuan-tuan, satu ketika, banyaklah ada Arab Badui di zaman Rasulullah, datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW di atas mimbar memberikan khutbah. Maka apa kata Badui ni tuan-tuan? Ya Rasulullah, ayyun nas khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab perkataan ataupun menjawab soalan daripada Badui tadi, khairukum aqra'ukum wa atqakum wa amarakum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar wa awsalakumur rahim. Ada 5 tuan-tuan orang-orang yang terbaik yang Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama adalah aqra'ukum, orang yang tahu akan Al-Quran di antara kamu, orang yang faham Al-Quran di antara kamu. Inilah orang yang terbaik tuan-tuan. Yang kedua, orang yang bertakwa. Orang bertakwa di kalangan kamu adalah orang yang terbaik. Orang yang ketiga adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan. Yang keempat, orang yang melarang kepada kejahatan. Dan yang kelima adalah orang yang saling menyambungkan silaturahim di antara mereka. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, 5 orang ini orang yang terbaik. Akan tetapi
kita tengok kenapa tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama sekali adalah orang yang memahami ataupun mendalami Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sudah pasti tuan-tuan Al-Quran itu penting bagi umat Islam ataupun bagi agama Islam itu sendiri. Al-Quran adalah satu mukjizat yang digunakan ataupun mukjizat yang paling lama, yang paling agung tuan-tuan, untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda apabila seorang yang apabila berlakunya peperangan, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat bagaimana Al-Quran dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat-sahabat menjadi syahid, salah satunya di perang Uhud, tuan-tuan. Bila Rasulullah tengok banyak syahid-syahid ni daripada para sahabat, maka Rasulullah tanya, siapakah mereka ini? Wahai Rasulullah, inilah para sahabat yang mati di dalam perang ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, siapakah di antara mereka menghafal Al-Quran? Ya Rasulullah, ini hafal surah Al-Fatihah, ini surah Al-Baqarah, ini surah sekian. Maka tuan-tuan, apa Rasulullah kata tuan-tuan? Yang paling banyak hafal Al-Quran, itulah yang kamu tanam dulu. Tengok tuan-tuan, kelebihan Al-Quran di hati Rasulullah. Bagaimana tuan-tuan Al-Quran apabila diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran ni satu kata-kata yang berat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, Allahumma salli alaihi, kami menurunkan kepada kamu kalimah ataupun ayat-ayat yang berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa begitu tuan-tuan? Apabila turunnya Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa berat. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tu di atas kuda, di atas unta, maka terduduk unta tu kerana beratnya Al-Quran. Apabila diberikan kepada jabal, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kamu tengok Al-Quran ini diturunkan kepada jabal, nescaya kamu akan tengok jabal itu ataupun gunung itu akan berkecai. Kerana apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi diturunkan kepada hati Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, hati Nabi Muhammad tak pecah pun, tak hancur. Kerana Nabi Muhammad boleh boleh menahan berat Al-Quran itu. Tapi tuan-tuan, apa yang kita buat dengan Al-Quran? Selama 23 tahun tuan-tuan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Al-Quran untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini satu kalam yang tidak pernah jemu kita dengar tuan-tuan. Betul tak? Al-Quran tuan-tuan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita duk baca lagi, kita duk dengar lagi tuan-tuan. Pergi dekat Masjid Nabawi tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan pergi kat Madinah, yang mana pernah pergi tuan-tuan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam-macam lah tuan-tuan, imam-imam baca kan. Tak pernah jemu tuan-tuan kita dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Al-Quran ni satu perkara ataupun satu mukjizat yang kita tak pernah jemu dengan Al-Quran. Apa kata-kata syair tuan-tuan? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati wa
niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Satu perkataan yang lama, yang tidak ada awalnya tuan-tuan. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala kalamun qadim la yumallu sama'uhu. Tidak akan kita jemu untuk mendengar, saling terus mendengar. Berbanding dengan lagu-lagu Melayu yang lain tuan-tuan. Lagu-lagu yang kita dengar dulu zaman-zaman muda tuan-tuan, sekarang dah tak ada dah. Tapi Al-Quran tetap akan terus berjalan sehinggalah hari kiamat, dibacakan oleh umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tu orang-orang ataupun perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Al-Quran, dia akan jadi indah, dia akan jadi terus dan terus hidup tuan-tuan. Saya teringat bila sebut dengan Al-Quran ni tuan-tuan, teringat kisah-kisah P.Ramlee. Saya ni minat P.Ramlee tuan-tuan, sikit lah, tak banyak. P.Ramlee ni tuan-tuan, dia punya kehebatan je tu, dia boleh buat lagu dengan tajwid. Untuk kelebihan P.Ramlee tuan-tuan, saya tak tahu banyak lah tentang P.Ramlee, tapi ada sikit-sikit yang saya suka disebabkan lagu-lagu tu tuan-tuan, lagu-lagu yang membawa kita ingat dengan tajwid. Kadang-kadang tuan-tuan, contoh, saya bagi contoh. Bulan dan juga angin engkau jadikanlah, engkau saksikanlah, bawalah pesanan ini kepada dia yang ku cintai. Tuan-tuan, bulan, bu tu tuan-tuan dua harakat, bawau tu bulan, lam nun mati bertemu dengan dal jadi apa tuan-tuan? Jadi ikhfa, jadi dengung kat situ tuan-tuan. Bulan, kan? Sudah ku renung dalam kitab, makin ku renung berdetab-detab. Tuan-tuan, kola-kola. Itu P.Ramlee. Kadang-kadang tuan-tuan tengok lagu dia macam Al-Quran pula ada dengar dia. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan akak-akak ya, kadang-kadang dengar elok-elok. Suami ni kadang-kadang tu baca Al-Quran, dengar macam Al-Quran tuan-tuan. Bak sini rukuk dan hil aku nak hisab. Oh tuan-tuan, ni tak telinga ni, tangan kat telinga ni. Kalau tak ada rukuk dan hil rukuk surya pun jadilah. Allah tuan-tuan, dengar lebih kurang macam Al-Quran. Dia pun kata, ya Allah, suami aku ni semenjak dumanjak ni masuk Ramadan ni Al-Quran di dalam dia punya mulut tu tuan-tuan. Tengok ni, akak-akak kena hati-hati kadang-kadang tu bunyi macam Al-Quran tapi bukan Al-Quran. Ini orang-orang kita tuan-tuan, bila dengan Al-Quran ada bukan P.Ramlee ni, dia bukan kelebihan dia dengan lagu saja Al-Quran, akan tetapi filem-filem pun dia ambil banyak daripada Al-Quran. Tuan-tuan tengok cerita apa pendekar bujang lapuk tu, dia tak pasti pendekar bujang lapuk ke, yang bila sampai dekat apa perkuburan tu kan, P.Ramlee tengok perkuburan tu, hai mambang tanah mambang api, tiba-tiba hantu gigi datang tuan-tuan. Tengok kacau P.Ramlee, pergi dah kata dia, hai mambang tanah mambang api. Dia pun kacau lagi tuan-tuan. Sekali kena dengan P.Ramlee, kedebuk sekali. Oh main kasar Dia pun tiup tuan-tuan, trompet. Trompet tu tuan-tuan dia ambil daripada Al-Quran. Wa nufiqa fis sur, kan, wa fa izahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sekali maka kita tengok tuan-tuan, bila ditiup tu apa yang berlaku? Kawan dia pun datang ramai, bangkit daripada kubur tuan-tuan. Itu dia ambil daripada Al-Quran. Sedar tak sedarlah kita tuan-tuan. Ada yang lain pula dia ambil, bila cerita bujang lapuk juga. Ini banyaklah saya ambil, saya cerita sikit lah tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang tu pagi-pagi ni ngantuk kan. Ni saya cerita sikit lah. P.Ramlee ni tuan-tuan, dia bila
cerita yang sampai dia nyanyi-nyanyi tu, maafkan kami kan. Tiba-tiba ada surat tuan-tuan dekat bawah pintu tu. Syekh Aziz pun tengok, ada surat kata dia. Dia pun tengok tuan-tuan. Sekali syair lah kata dia. Cuba kau baca. Al-kisah tayyib. Al-kisah maka tersebutlah kisah tayyib. Sang kencil datang beramai-ramai menghadap duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan entah kata dia tuan-tuan. Yang pertama Piramli nak bagi tahu tuan-tuan, kertas itu seperti mana Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, bila datang kepada umat Islam ataupun datang kepada orang-orang Melayu lah khususnya. Apa yang Melayu buat dengan Al-Quran? Yang pertama sekali orang Melayu khususnya dia orang akan buat Al-Quran ni seakan-akan macam syair je tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Tuan-tuan nama Allah. Bukan kita menidakkan Al-Quran itu berlagu bersyair tuan-tuan, tidak. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan bukan sekadar untuk bersyair berlagu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Cantikkan Al-Quran dengan suara kamu. Itu disuruh tuan-tuan. Bagaimana kita boleh mencantikkan Al-Quran itu dengan suara kita yang paling merdu? Itulah yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Quran juga diturunkan untuk mengingati orang lain. Al-Quran juga diturunkan untuk menjadi peringatan untuk kita, bukan hanya sekadar berlagu. Itu salahnya kita tuan-tuan, orang-orang Melayu hanya menumpukan kepada merdu, kepada ini, kepada itu, tetapi tidak memikirkan kepada apa yang maksud di sebalik Al-Quran itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pernah satu ketika Rasulullah panggil Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang merdu suaranya tuan-tuan. Akan tetapi apa yang Rasulullah tengok Rasulullah ajar kepada umat Islam, kepada sahabatnya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran apabila dibacakan dengan suara yang merdu. Abdullah bin Mas'ud apabila disuruhkan oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah satu dua ayat yang membolehkan aku untuk menghayati Al-Quran itu, untuk menambahkan penghayatan aku dengan Al-Quran. Suara kamu sangat sedap. Maka Abdullah bin Mas'ud pun tolak, ya Rasulullah, aku tidak layak membaca Al-Quran kepada orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Tengok tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud tolak tuan-tuan. Kerana apa? Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, adab. Bahkan yang paling afdal adalah Rasulullah sendiri yang baca. Tapi Rasulullah minta juga, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolonglah bacakanlah satu dua ayat untuk aku menghayati. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca tuan-tuan. Ayat dia saya lupa dah, kejap. Ayat dia baca surah An-Nisa 41 dengan 42 tuan-tuan. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Sebelum itu tuan-tuan, dia baca lagi satu ayat. Fakaifa idza jama'na fakaifa idza ji'na min kulli ummatin shahidan wa ji'na bika ala haula'i shahida. Tuan-tuan, bila Rasulullah dengar satu je ayat Al-Quran ini, maka Rasulullah kata, diamlah wahai, stoplah Abdullah Mas'ud. Stop. Cukup sampai situ saja. Dua ayat je tuan-tuan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin wa ji'na bika ala haula'i shahida yauma idzi yawaddul mujrim wa yauma idzi yawaddul ladzina kafaru asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Apa maksudnya tuan-tuan? Abdullah Mas'ud bila ambil daripada surah An-Nisa ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan, pada hari kiamat nanti tuan-tuan, setiap daripada seorang akan mendatangkan saksi. Setiap daripada nabi, umatnya akan mendatangkan saksi-saksi kepada mereka. Ya Allah, ini telah melakukan kebaikan, ini telah berdakwah kepada kami. Dan wahai Rasulullah, engkau akan menjadi saksi kepada umat engkau.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW nangis tuan-tuan apabila disebutkan ayat ini, bagaimana aku nak menjadi saksi untuk umat aku. Saksi ni apa tuan-tuan? Bukan saksi yang kata dia ni buat baik kata, tapi tuan-tuan, Rasulullah menjadi saksi siapa-siapa yang melawan, siapa-siapa yang menentang Al-Quran. Sebab itu bukan sekadar Al-Quran ini untuk di mulut saja kita melantunkan Al-Quran. Bahkan itu dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah, tetapi hati kita dengan Al-Quran itulah yang paling afdal. Kerana apa tuan-tuan? Rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuh. Kebanyakan orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi dia baca Al-Quran tuan-tuan, dalam masa yang sama Al-Quran melaknat dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu hati-hati tuan-tuan bila kita membaca Al-Quran, bila kita menghayati dalam penghayatan Al-Quran itu sendiri, jaga adab kita dengan Al-Quran. Berapa ramai orang yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat dia balik tuan-tuan. Dalam masa yang sama dia baca tentang ghibah, dia baca tentang bercakap dusta, akan tapi dalam masa yang sama dia berdusta. Dalam memburuk-burukkan orang, dalam masa yang sama dia pun memburuk-burukkan orang tuan-tuan. Dia baca Al-Quran tentang zina, dalam masa yang sama dia pun berzina. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah tergolong daripada galangan orang-orang yang dilaknat Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama, syair tu tadi yang kita sambung tuan-tuan. Maka Piramli pun ambil tuan-tuan, kau ni bodoh lah kata dia. Padahal dia pun sama tuan-tuan. Piramli pun tengok dekat, tengok jauh. Apa dah jauh dekat ni? Tak nampak kata dia, tak bawa kacamata. Sudah tuan-tuan. Yang kedua, Piramli nak bagi tahu Al-Quran bila sampai ke orang yang nakkan Al-Quran, bila orang Melayu tengok Al-Quran, apa yang dia buat tuan-tuan? Alasan kita dengan Al-Quran. Berapa ramai orang yang alasan dengan Al-Quran tuan-tuan? Ya? Zaman-zaman sebelum PKP ni pun, ini zaman sebelum PKP lah. PKP saya tak tahu macam mana tuan-tuan. Tapi sebelum PKP tuan-tuan tengok alasan kita dengan Al-Quran, Masya Allah, berbakul-bakul alasan dia tuan-tuan. Orang-orang yang saya mengajar dekat rumah saya tu ada, sampai makcik tu dia diam je. Makcik kenapa tak mengaji makcik? Diam je sampai dekat turn dia tuan-tuan, dia diam je. Ngomong gigi nak kata. Tak bawa gigi tuan-tuan, ya Allah. Gigi palsu dia tak bawa. Tinggal dekat rumah. Sudah tuan-tuan, tak membaca dia hari tu. Itu alasan dia kadang-kadang tak bawa spek, tak bawa gigi palsu. Macam-macam lah tuan-tuan, tak ada wudu. Itu alasan-alasan yang sepatutnya tuan-tuan kita boleh hindarkan. Alasan-alasan kita dengan Al-Quran, tak ada masa. Itu juga alasan tuan-tuan. Sepatutnya Al-Quran menjadi rutin harian kita dah. Dalam mulut kita dah Al-Quran. Nanti kita ceritakan sedikit amalan-amalan kita tentang Al-Quran. Bagaimana amalan-amalan orang yang terdahulu dengan orang-orang yang zaman sekarang tuan-tuan dengan Al-Quran. Yang kedua, alasan dengan Al-Quran. Kurangkan tuan-tuan, alasan dengan Al-Quran ni kurangkan. Kalau boleh kita jadikan bulan Al-Quran khusus kita memperbanyakkan dengan Al-Quran. Masya Allah, tengok Imam Syafi'i apabila luar daripada Ramadan, bagaimana dia dengan Al-Quran tuan-tuan, setiap hari satu kali khatam Al-Quran. Kita pun terfikir macam mana waktu Imam Syafi'i, Ustaz? Satu hari satu khatam, 30 hari 30 khatam, sampai Ramadan 2 kali ganda tuan-tuan, 60 khatam. Kita pun fikir satu hari 2 kali khatam, macam mana dia baca Ustaz? Allah berikan waktu yang lapang untuk dia. Ini orang kata karomah lah. Setiap orang-orang yang alim, apabila sampai satu waktu, karomah yang diberikan, kemuliaan, boleh membuat satu banyak amalan, selawat beratus ribu dalam masa yang singkat tuan-tuan. Bukan macam kita Allahumma salli sampai kita pun tak tahu apa yang kita baca ni tuan-tuan. Nak selawat punya banyak tuan-tuan, sampai kan selawat pun tak bunyi selawat dah. Kita lain dengan orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan masa yang berkat itu. 5 minit kita dengan 5 minit mereka itu lain. 1 jam kita, 1 jam mereka itu lain tuan-tuan. Allah berikan keberkatan. Sampai yang ketiga tuan-tuan, tengok Sudin pun kata dua-dua tak boleh baca, biar aku ya.
yang handle lah, kata dia. Dia pun tengok sekali Arab, kata dia. Cuba kau baca. Wal fadang fasiru, kata dia. Ta'adudil pokok kayuwi panasu tariqok, kata dia. Apa dah kok di situ? Pokok kayu padang pasir panas terik, kata dia. Sambung lagi tuan-tuan. Wal kurma nak buka puasui dah kehabisan alladhi. Kurma nak buka puasa dah habis, kata dia. Tengah padang pasir tuan-tuan, panas terik, kurma nak buka puasa dah habis. Dia pun baca lagi. Wal saqi baqi, tumpuk-tumpuk tahi unta. Itu yang ditarik tuan-tuan. Apa dah tahi unta pula? Yang ketiga, untuk orang yang Al-Quran, untuk orang yang dapat Al-Quran, datang Al-Quran kepada dia, sekadar membaca di mulut yang saya selalu baca tadi tuan-tuan. Al-Quran bukan sahaja di mulut, bahkan di hati kita dengan pemahaman kita. Berapa ramai tuan-tuan yang kalau saya tanya ni tuan-tuan, orang di antara tuan-tuan sendiri, tuan-tuan yang jawab sendiri, berapa ramai di antara kita yang faham Al-Fatihah? Tuan-tuan, kita ni dah 23 tahun, 24 tahun sampai ke 50 tahun dah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang faham Al-Fatihah? Saya tak tanya dah tuan-tuan surah-surah lain ni, Al-Fatihah aja tadi. Berapa ramai orang yang boleh menghayati bila baca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang bila baca Al-Quran, bila baca surah Al-Fatihah itu, dalam hati dia terkesan tuan-tuan. Sebab itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah sebabnya tuan-tuan, solat ini boleh mencegah daripada fahsya', kemaksiatan, daripada kemungkaran. Kerana apabila seorang itu membaca surah Al-Fatihah, sekadar surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah ini surah yang wajib dalam solat dan tuan-tuan. Surah-surah yang lain kita tak sebutkan. Surah Al-Fatihah bila kita baca tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, kita baca, ya Allah, berilah hidayah kepada kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Agar tetapi tuan-tuan, kita redha untuk hidup dengan kehidupan Nasrani dan Yahudi. Bagaimana tuan-tuan? Bagaimana kita boleh redha untuk kita, keluarga kita masuk di dalam kehidupan agama-agama Nasrani, agama-agama Yahudi, yang mana kita duk, ya Allah, aku lindung, aku berikan aku petunjuk, ya Allah, jauhkan aku daripada orang-orang yang engkau marah, dan engkau daripada orang-orang yang engkau sesatkan mereka. Itu Nasrani dan Yahudi Allah SWT sebut di dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu tuan-tuan, penghayatan kita dengan Al-Quran, bagaimana kita sentiasa hidup dengan Al-Quran. Orang-orang terdahulu tuan-tuan, apabila mereka ini hidup mereka dengan Al-Quran, Masya Allah, keluar daripada rumah mereka baca apa tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah ayat kursi tuan-tuan, baca Al-Fatihah. Tengok, kita dengar orang-orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan, orang-orang dahulu ni, mereka ni selalu dengan Al-Quran. Sebab itu kehidupan mereka lebih baik dengan Al-Quran, lebih hebat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bacalah Al-Quran. Rasulullah kata, kerana mereka lah yang akan menjadi pendamping kita di akhirat, pendamping kita dalam kubur tuan-tuan. Tanyalah tuan-tuan, balik rumah nanti tanya dekat isteri kita, yang nanti kalau abang mati nanti, nak tanam sekali tak? Abang takut ni duduk seorang ni dalam subuh. Tanya tuan-tuan, anak kita tanya, Man, nanti abah mati nanti, Man tanam sekali dengan abah boleh? Tak ada dia tuan-tuan nak tanam sekali. Kita akan duduk seorang-seorang. Yang temankan kita amalan kita, Al-Quran antaranya. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran lah menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat.
Mudah-mudahan tuan-tuan, sekadar itu saja yang saya boleh sampaikan. Sebenarnya kita pun dah terlajak ni tuan-tuan. Dah sampai syuruk dah pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya boleh sampaikan tuan-tuan, kita kembali balik kepada kehidupan kita dengan Al-Quran. Hidupkan keluarga kita dengan Al-Quran. Yang mana tuan-tuan Al-Quran yang kat dalam rak tu tengah berhabuk, tuan-tuan ambil, bersihkan. Kita punya azam adalah bulan Al-Quran, aku nak Al-Quran aku hidup. Nampak tuan-tuan Al-Quran itu berjalan seperti mana Al-Quran yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana Al-Quran, Sayyidina Aisyah kata. Siapa yang kenal Rasulullah tuan-tuan? Isteri baginda Rasulullah. Yang lebih kenal Rasulullah adalah isteri. Bagaimana kita tuan-tuan kalau orang tanya? Yang kenal kita siapa? Isteri kita. Begitulah tuan-tuan kita ni, isteri kita kenal. Macam mana perangai kita. Begitu juga tuan-tuan Sayyidina Aisyah bila tengok Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tu Sayyidina Aisyah? Rasulullah tu seperti mana Al-Quran yang berjalan. Duduk seperti mana kamu nampak Al-Quran itu duduk. Al-Quran itu berdiri. Al-Quran itu berjalan. Masya Allah. Jadikan tuan-tuan seakan-akan sampaikan satu tahap Al-Quran itu berada di sekeliling kita. Berada dalam hati kita setiap masa kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala amda tuan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Quran. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur pun dengan Al-Quran. Dibangkitkan Al-Quran dan masuk ke dalam syurga disebabkan Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kita akhiri dengan doa, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dalam bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kita diberkati oleh Al-Quran sebabkan turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka bi syarri ma indana wa hul bainana wa baina ma'siyatika waj'al zikraka waj'al qur'anaka ya Allah hisnan li anfusina wa li ahlina wa li azwajina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tuan-tuan kita tutup dengan zikir Ramadan tuan-tuan sama-sama ya. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya tuan-tuan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.